InsyaAllah kita boleh sambung pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita telah berjaya mengikuti slot yang pertama pengajian kita pada pagi ini, iaitu pengajian kitab Aqidatun Najin berkenaan dengan hikmah ataupun rahsia-rahsia berkenaan dengan dua kalimah syahadah, iaitu syahadah tauhid, syahadah rasul. Dia mempunyai 24 huruf seperti mana yang dihuraikan oleh pengarang kitab Aqidatun Najin. Dia juga memetik daripada Syekh Fakhrul Razi, iaitu pengarang kitab tafsir Fakhrul Razi. Jadi alhamdulillah di slot yang kedua ini kita mengaji ataupun membincangkan berkenaan dengan kitabnya, kitab Fiqh Manhaji, jilid yang ke-8, muka surat 1927. Tajuknya, judulnya iaitu Syarat Wajib Jihad. Pada minggu lepas kita membincangkan syarat berkenaan dengan para mujahid. Para mujahid ni iaitu orang yang berjihad. Nombor satunya Islam, nombor duanya mukallaf. InsyaAllah pada minggu ini, pada hari ini kita akan membincangkan syarat mujahid yang ketiga. Syarat mujahid yang ketiga, lelaki. Muka surat 1927. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat pertama Islam, syarat kedua mukallaf. Kita telah hurai pada minggu lepas. Syarat yang ketiga, lelaki. Orang yang nak jadi mujahid ni, nak berjihad ni dalam kategori perang. Dalam kategori perang, pertama sekali lelaki. Jihad tidak diwajibkan kepada wanita sebab banyak masalah segi keselamatan, segi maruah dan sebagainya. Jihad tidak diwajibkan kepada wanita kerana kelemahannya untuk berperang, dan perintah ini ada kelonggaran kerana ia fardu kifayah. Sementara itu kaum lelaki sudah cukup untuk melaksanakan jihad, dan mereka tanpa ragu lagi lebih berkemampuan untuk melaksanakannya berbanding kaum wanita. Jadi maknanya nak kabarkan Islam ini melihat segi fizikal ataupun segi kekuatan dan juga segi maruah. Maruah makna segi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maknanya orang laki-laki itu lebih kuat dari sudut fizikalnya daripada wanita. Lepas itu daripada segi maruah, dari segi pergerakan, dari segi itu ini ke sana ke sini, dari segi mengangkat senjata, dari segi apa jua yang agama kita ni nak melindung kepada wanita. Jadi disyaratkan wajib jihad ini kepada lelaki saja. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, saya bertanya. Aisyah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah,
ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum? Faqala lakinna ahsanal jihad wa ajmalahul hajjun mabrur. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berperang dan berjihad bersama kamu? Aisyah bertanya. Baginda bersabda, kamu mempunyai jihad yang paling baik dan paling indah, iaitu haji mabrur. Berjihad di dalam melaksanakan fardu haji. Itu nampak situ. Nampak di situ bersusah payah orang perempuan, maka dibuka jalan untuk menunaikan fardu haji. Berjihadlah situ. Berjihadlah situ di dalam mengerjakan haji. Jadi kita tuan-tuan haji, kita sesahabat kita yang pernah haji, pernah menunaikan haji, pernah menunaikan umrah, maka dia akan tengok pengorbanan yang bukan sikit kurang teruknya. Bukan sikit kurang teruknya pengorbanan ketika orang perempuan menunaikan fardu haji ataupun umrah. Kalau umrah tahan sikit, kalau haji ni Masya Allah berjuta-juta manusia, berbagai ragam, berbagai pae, berbagai kulit, rupa, parah, apa begitu begini. Rasulullah kata, ya Aisyah, berjihadlah, lebih baik daripada berjihad di ketika menunaikan fardu haji. Jadi walau bagaimanapun orang perempuan, kalau kita menengok muslimat zaman Rasulullah, mereka ini tidak ketinggalan juga membantu di dalam segi peperangan. Membantu segi peperangan ni menyediakan makan, contohnya menyediakan pakaian, apa begitu begini, mengubati luka-luka para sahabat yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Tetapi Rasulullah tak bagi mereka itu berjuang di medan pertempuran. Itu cantik indahnya kita Islam ni. Indahnya, cantiknya Islam itu menitik beratkan kepada nombor satunya kepada maruah seseorang muslimah ataupun muslimah itu. Maruahnya dijaga dan juga dipelihara supaya mereka ini tidak diperkotak-katikkan oleh orang-orang kufar. Dari segi fizikal pun, maknanya luaran kita tengok, maknanya orang perempuan ini wajib diselimuti dengan menutup auratnya. Jadi ketika kita berperang ni, masalah besarnya ialah ketika kita melaksanakan ataupun berjihad di medan pertempuran ni, tak kira itu, tak kira ini, lantung belaka, kalau sekiranya orang laki-laki. Lepas itu, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Aisyah lagi, ini isteri Rasulullah, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun, la qitala fihil hajju wal umratu. Wahai Rasulullah, adakah wanita wajib berjihad? Baginda bersabda, ya, jihad tanpa perang, iaitu haji dan umrah. Jihad tanpa perang. Berjihad ni bersungguh-sungguh tanpa perang, iaitu mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Itu dia. Jadi nak kabarkan wajib berjihad ini kepada lelaki saja. Yang keempat, syarat mujahid, berkemampuan. Macam kita buat haji juga, al-istita'ah bin nafsi wal istita'ah bil ghairi. Dalam kitab sebut al-istita'ah bin nafsi, mana kita mengerjakan haji ni berkemampuan dari sudut kita, individu. Lepas tu berkemampuan untuk hal lain, untuk sampai ke Mekah tu.
untuk halangan di Mekah. Itu istita'ah, kemampuan diri kita cukup bekalan apa begitu pergi balik apa begitu gini, maka dia kira mampu. Jadi oleh kerana itu perang ini juga, jihad ini juga kemampuan ini merangkumi kemampuan fizikal dan kemampuan harta. Jika negara tidak mampu menampung keperluan pengangkutan, senjata, perbelanjaan dan sebagainya untuk tentera, jihad tidak diwajibkan kepada orang yang tidak berkemampuan seperti orang buta, tempang dan orang yang tidak mempunyai harta. Itu dia dari segi kemampuan. Dari segi kemampuan. Jadi kita tengok berkenaan dengan Islam ini, rukun Islam nombor 1, mampu belaka. Tak dapat tidak, mesti mengucap 2 kalimah syahadah, mampu belaka. Nombor 2, sembahyang. Sembahyang tak ada longgar dah. Bukan longgar tak sembahyang. Ada longgar dah. Mana tak mampu berdiri, boleh duduk. Berbaring. Melentang. Mengiring. Kelopok mata. Itu ada pengecualian. Macam mana kawan nak sembahyang, dah berdiri tak boleh. Berdiri nak tumbang, awak kena duduk. Dia nampak longgar tetapi ketat. Sebabnya sembahyang itu hubungan seseorang hamba kepada Khalik dia. Tak boleh tinggal. Hubungan hamba kepada Khalik, hubungan hamba yang kerdil ini kepada yang maha tinggi, pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi akal waras, tak main-main. Tak boleh main-main. Sembahyanglah cara mana ketika kita di dalam keadaan uzur. Sebab itu dalam kitab dia ada solatul marid, sembahyang ketika sakit. Jadi kita ni tak habis mengaji. Kita mengaji sembahyang ketika sihat ni pun tak kemah lagi. Sembahyang ketika sihat tak kemah lagi, tak mencungkir lagi, tak dapat mengamati lagi berkenaan dengan macam kita pagi tadi, berkenaan dengan hikmah itu. Nak tahu hikmah 2 kalimah syahadah itu seperti mana hak kita bincang pagi tadi. Saya ulang balik, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haram dalam kepala. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah dalam kepala. Apa arti nafsiyah? Apa arti salbiyah? Apa arti ma'ani? Apa arti ma'nawiyah? 1, 5, 7 sifatnya. Lepas tu istighna. Makna istighna apa? Maha kaya. Ibtiqar apa? Berkehendak semua makhluk. Ahli dalam istighna sebelah wajib, sebelah mustahil. Jadi 22. Ambil 3 ringkasannya, lawan 3 jadi 6. 22 campur 6 jadi 28. Rukun iman, sidik, amanah, tabligh, sifat wajib. Sifat wajib 3, sifat mustahil 3. 6. Sifat harus 1, lawan 1. 8. Lepas tu ambil rukun iman 4. Rukun iman. Ambil 4, lawan 4 jadi 8. 8 campur 8 jadi 16. Iaitu apa nama ni, campur istighna dengan etika jadi 66. Itu dia. Mana kita mengaji faham dia punya hakikat. Begitulah berkenaan dengan sembahyang, kita tak faham hakikat. Sembahyang ketika sihat saja. Ketika tak mampu, tak sembahyang dah. Berapa ramai hak duduk hospital tak sembahyang? Berapa ramai hak sakit tak sembahyang? Kesnya tak boleh nak ngambil air sembahyang. Kesnya tak boleh berdiri. Kesnya tak boleh melipat lutut. Kesnya tak boleh bertempuh, tak boleh nak tahayat. Maka tak sembahyang. Orang dulu-dulu lagi kemas. Awak tak sembahyang subuh, tak dapat kawan sembahyang subuh sebabnya
tak hafal kunut, tak dapat kunut. Itu orang tua-tua dulu. Hak tak mengaji lah. Hak lara orang tua ni ada lara juga. Ada lara tak sembahyang bar orang tua ni. Bukan orang tua dulu-dulu tu lebay belaka, ada hak tak reti mengambil uduk pada dalam masyarakat kita. Saya sempat sangat. Ni tak reti, tak ingat dah mengambil air sembahyang. Allahu Akbar. Sebabnya masa muda terlara. Masa muda lara. Sampai mengambil air sembahyang tak ingat. Jadi makna nak kabarkan mengucap 2 kalimat syahadah tu tak ada kelonggaran. Lepas tu sembahyang tak ada kelonggaran sikit. Lepas tu puasa. Puasa tu bagi yang mampu. Tak mampu dia qada. Tak mampu sampai peringkat boleh dia bayar fidyah. Sampai peringkat qada kena qada, fidyah kena bayar. Hak fidyah saja ni hak nak mati dah, tak ada harapan. Fidyah saja. Itu puasa. Lepas tu zakat. Zakat ada kelonggaran. Zakat ni maknanya orang yang berkemampuan juga. Iaitu ada harta, ada ternakan, ada emas, perak, apa begitu begini. Warga emas memang banyak emas. Warga emas orang kata memang banyak emas. Warga emas. Jadi kelonggaran. Dan tidak ada kelonggaran satu saja zakat kita ni. Iaitu zakat fitrah. Walaupun budak kecil ditanggung oleh mak ayah dia, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Satu saja, hak wajib. Hak lain-lain itu berkemampuan. Kalau kita kena zakat lembu, taik lembu pun tak ada, macam mana nak zakatnya? Itu dia kelonggaran. Jadi zakat ni tak paksa. Nak makan pun tak ada, kena keluar zakat. Awak ni kena keluar zakat. Kawan ni nak makan pun tak ada, tiba-tiba kena keluar zakat. Mana kita tidak memahami dalam konteks zakat itu. Dia ada haul, dia ada nisab, makna terkumpul apa begitu begini, maka barulah diwajibkan zakat. Begitu juga haji, saya kabarkan tadi. Haji ada kemampuan. Ada kemampuan al-istita'ah. Saya sebut tadi berapa? Bahasa Arab tadi. Nak pergi haji tu. 2 saya sebut. 2. Apa dia? Bahasa Arabnya. Apa istita'ah benda? Istita'ah. Bin al-istita'ah bin nafsi. Lepas tu al-istita'ah bil ghaib. Bil ghaib. Al-istita'ah bin nafsi, diri. Lepas tu al-istita'ah bil ghaib, benda lain. 2 kemampuan berkenaan dengan haji. Jadi pengecualian berkenaan dengan jihad ni berkemampuan. Lepas itu pengecualian kepada orang-orang yang tak mampu. Seperti mana dia disebut, maknanya kemampuan fizikal. Kemampuan fizikal dengan kemampuan harta. Kemampuan fizikal, kemampuan harta. Begitu juga sekiranya negara itu tak mampu nak menyediakan pengangkutan, nak menyediakan senjata, nak menyediakan perbelanjaan kepada tentera dia, maka jihad tidak diwajibkan. Lepas itu berkemampuan macam mana? Orang buta tidak diwajibkan, orang tempang tidak diwajibkan, orang yang tak ada harta tidak diwajibkan. Pengecualian ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat 91-92. Minta seorang baca ayat tu. Surah Taubah. Seorang baca dan terjemah. Boleh? Baca dan terjemah. Silakan. Hey! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibelanjakan tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan tidak juga berdosa orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka, engkau berkata, aku tidak mendapat kenderaan yang boleh aku berikan untuk membawa kamu. Lalu mereka beredar sedangkan mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih. Ekoran mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah. Surah At-Taubah ayat 91 hingga 92. Masya Allah, terima kasih. Itu dia pengecualian. Pengecualian difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Taubah 91-92. Pengecualian kepada orang-orang yang lemah, khususnya nak berjihad. Jadi nak berjihad ni nak kuat dalam konteks jihad perang. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita jangan lupa bila sebut-sebut jihad yang kita baca ni dalam konteks maknanya jihad perang. Jihad perang. Tetapi dalam kitab ini 1915, saya ingatkan balik 1915 kategori jihad yang disebut oleh pengarang kitab kita ni. Yang kategori jihad yang disebut oleh pengarang kitab kita ni Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan iaitu Syekh Ali Syarbaji. Dia khabar 5 kategori yang dikatakan jihad. Jadi kita jangan rasa lega. Kita jangan rasa lega kawan ni tak mampu untuk berjihad berperang kerana kategori-kategori ini tadi. Kategori-kategori ini tadi. Tetapi kita mampu jihad yang selain daripada perang. Contohnya jihad melalui pendidikan. Jihad melalui pendidikan. Contohnya kita menyediakan link kepada orang yang belajar jihad tu. Dia buat link orang yang belajar online jihad. Walaupun berperang tak boleh. Lepas tu kita ni berjihad, mencurahkan tenaga kita untuk belajar. Lepas tu jihad, kita sedekah ataupun tabarruk kepada orang-orang yang belajar, beri kitab contohnya. Jihad dari segi aspek. Jihad lagi jihad yang kita tak nampak lagi, kita wawarkan pengajian kita. Setiap pengajian yang kita tahu, kita wawarkan. Ada link secara online. Lepas tu kita belajar berkenaan dengan surah masjid apa gitu gini, kita beritahu. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Nak ke mana? Nak ke masjid. Ada benda jemaah ya. Jemaah tu ialah satu lagi mula kuliah tu dah boleh dah. Kuliah kita berdepan ni ustaz boleh bagi kuliah dah di masjid. Jadi kita jihad tu. Maulah kita pergi ke masjid. Insya-Allah tak mandi lagi ni. tak mandi lagi ni. Lepas tu hari esok pergi pula. Kita nak pergi masjid pula. Tak mandi. Awak ni melampau hari-hari tak mandi. Itu kita jihad. Makna berdakwah secara
tak langsung. Kita membagi ataupun memberikan maklumat-maklumat pengajian dalam kategori berjihad melalui pendidikan, berjihad penyebaran Islam, berjihad untuk mensucikan agama Islam daripada anasir-anasir yang tidak sebenarnya. Itu kita jangan lupa. Muka surat 1915. Jadi kita belajar ni syarat ni muka surat 1926, 1927, lepas tu 1928 ni syarat yang nak berjihad perang. Nombor 1 Islam, nombor 2 mukallaf cukup umur, nombor 3 laki-laki, lepas itu nombor 4 kemampuan. Jadi yang tidak mampu cari hak mampu. Berjihad di masjid, kita tak mampu nak mengajar, kita tukang cari ustaz yang mengajar. Tak mampu, kita tukang ngangkat meja ustaz. Kita tak mampu nak mengajar, kita beli air gau tu, air mineral gau tu 2-3 tong, kita letak masjid. Ni kawan sedekah apa nama ni, air mineral gau ni ada 3 tong ni, 3 kotak sedekah untuk minuman ustaz mengajar ataupun jemaah kita yang dahaga, berilah jemaah kita. Itu jihad daripada sudut itu, daripada segi itu, sebab kita tak mampu dari segi peperangan. Itu nak pengecualian. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 91-92, perkataan al-haraj iaitu harajun, bermaksud dosa, menafikan kesalahan, bermakna menafikan dosa. Ia mengandungi penafian kewajipan jihad ke atas mereka itu. Jadi harajun tu tak berdosa kalau tak mampu. Tak berdosa kalau tak mampu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Mana alangkah baik Nabi khabar satu puak dia duduk memberi peringatan kepada puak-puak dia. Jangan berperang semua, tapi kita kena tinggal. Mana kita kena tinggal mengajar apa begitu begini. Jadi jihad dalam konteks lain. Kita berjihad apa nama ni ke sana ke sini, dari urusan belajar berjihad. Kita pergi sekolah Arab bukan senang. Sekolah Arab ni orang kata Arab dulu. Sekolah Arab. Tapi jika tidak ada orang sekolah Arab dulu, maka tidak adalah pengajian kita pada hari ini. Hasil daripada sekolah Arab orang kata. Lepas tu canggih sikit sekolah agama. Hasil daripada sekolah agama, pusat pengajian agama, pusat madrasah, pusat pondok apa begitu begini. Maknanya hasil daripada itu mengeluarkan tenaga jihad, iaitu mengajar agama ke pelosok negara kita. Balik daripada Kelantan, balik daripada Kedah, balik daripada Pulau Pinang. Maknanya menabur ilmu ke kampung-kampung setidak-tidaknya. Jadi tok lebay di kampung, menasihat perkara-perkara, membaca kitab apa begitu begini. Orang mengaji suka sangat kalau orang mengaji, dia berjihad belajar gitu gini, balik kampung dia jadi pakar rujuk ataupun di tempat orang kampung rujuk. Dulu-dulu sebab dia faham agama, faham berkaitan dengan agama. Balik mengaji orang panggil lebay selalu. Balik mengaji ustaz selalu. Tempat saya tu pangkat dua pupu saya arwah lah, apa nama ni, saya panggil abang, Ustaz Yaakob. Orang panggil Ustaz Yaakob Awang Keri. Ustaz Yaakob Awang Keri, dia ni meninggal aksiden ketika nak mengajar ke masjid. Ketika nak mengajar masjid, dia naik motor je, kitab dalam beg, pakai serban, pakai kain pelekat, pakai baju Melayu. Dia langgar daripada Kelantan, kereta Wira
Langgar dia daripada Kelantan, terus meninggal arwah abang aku, saya panggil Ustaz Yaakob Biawang Keri. Dia ni sekolah Arab berhala gantang. Berhala gantang Temerloh. Dia ni bukan ustaz, tetapi sekolah Arab dia ni mengajar. Dia mengajar kemah agama. Tuan-tuan ingat? Kemah agama. Kemah agama ni ke masjid-masjid, mengajar ke masjid seminggu sekali, kemah agama. Lepas itu dia mengajar takmir masjid. Lepas itu dia mengajar kafar Quran. Jadi dia meninggal di dalam keadaan aksiden, terus meninggal. Dia meninggal di dalam keadaan dia nak mengajar ke masjid. Nak mengajar ke masjid. Jadi orang panggil Ustaz Yaakob. Dia jadi tu imam, wali hakim. Maknanya dia mengajar. Jihad dia tu. Jihad dia tu pergi mengajar. Jadi lantaran mengajar itu, hasilnya generasi-generasi kita ni dapat ilmu sedikit sebanyak daripada penjelasan ustaz-ustaz kita dulu, tok guru kita dulu, tok imam kita dulu yang fi sabilillah dalam mengajar, di dalam mengajar agama. Jadi kalau tak ada guru ataupun tak ada ustaz kita ni, lentang pukar kita. Lentang pukar. Jadi kalau kita ada ustaz, ada guru kita, maknanya benda-benda yang kita tak termasuk akal boleh dapat. Tak termasuk akal. Contoh tadi kita sebut kitab Miftahul Jannah. Kunci semaya, anak kunci semaya, pembuka semaya, pintu semaya. Apa nama ni, ada berapa huruf tak ada dalam Fatihah umpamanya. Sebab apa huruf-huruf tu tak ada. Makna hasil daripada pengarang kitab tu, lepas tu hasil daripada kita mengaji, hasil daripada kita dapat maklumat, maka kita sebarkan. Rupanya dalam Fatihah tu ada 7 huruf yang tak adanya. Sebab apa? Sebab nama-nama neraka. Nama-nama neraka. Neraka apa? Menguji sama ustaz ni. Neraka apa? Huruf sa. Sa titik 3. Neraka. Neraka apa? Dalam kitab tadi. Neraka apa? Huruf sa. Neraka sabur. Neraka sabur. Huruf sa. Lepas itu huruf J. Neraka Jahannam. Lepas tu huruf kha. Neraka Khalidi. Huruf Zain. Neraka Zamharir. Zamharir. Lepas tu huruf Shay. Neraka itu tuan-tuan sebut tadi. Neraka Shay. Syaqawah. Huruf Za. Neraka Zulmah. Neraka Zulmah. Lepas itu akhir sekali huruf Fa. Neraka Faraqah. Itu dia. Hasil daripada guru kita mengaji saya sedap sangat mengaji kitab ni. 1988 apa nama ni, 27 hari bulan 3 1988 mengaji kitab Miftahul Jannah. Hasil daripada lidah guru kita tu. Guru kita mengaji apa begitu gini. Jadi nak kabarkan pengecualian kepada kemampuan ni, makna perang jihad. Perang jihad ni adalah mampu. Mana tak ada dosa sekiranya kita tidak mampu. Yang kelima berkenaan dengan syarat jihad, persetujuan ibu bapa.
sekiranya ibu bapa tidak membenarkan anak mereka keluar berjihad, dia tidak dibenarkan membantah. Ini kerana hak mereka untuk meminta bantuan ketika perlu lebih penting, kerana ia adalah fardu ain, sedangkan jihad ketika itu hanyalah fardu kifayah. Maknanya anak-anak yang di bawah jagaan ayah mak dia. Sebabnya menjaga ayah ataupun memerlukan bantuan kepada ayah tu lebih utama. Jadi orang yang berkemampuan sahaja diwajibkan berjihad. Jadi dia fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Jadi oleh kerana itu mak dia tua, ayah dia tua, maka maknanya minta izin dulu kepada mak ayah dia. Minta maaf lah, saya ni tak boleh sebabnya saya uzur nak ke situ, lepas tu anak saya ni menanggung perbelanjaan ataupun menanggung makan saya. Jadi kerajaan tak boleh. Kerajaan tak boleh memaksa dia, sebaliknya kerajaan naklah mencari orang lain. Itu sampai tahap itu makna persetujuan ibu bapa, kerana sekiranya anak tu gugur di medan pertempuran jihad, maka tidak ada tempat untuk mengadu ataupun menanggung kepada kedua ibu bapanya. Itu dia persetujuan kepada ibu bapa. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan bahawa seorang laki-laki meminta izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Baginda pun bertanya, "Alaka walidan?" Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Adakah engkau masih ada ibu bapa? Lelaki itu menjawab, ya. Baginda bersabda, berjihadlah dalam berkhidmat kepada mereka, iaitu kepada mak ayah. Berjihad kepada mak ayah. Jadi kita ni tak lepas, sama ada mak kita, ayah kita hidup, begitu juga sebaliknya mak ayah kita telah meninggal dunia. Jadi kita berkhidmat kepada mak ayah kita. Kalau tuan-tuan ingat, saya sebut dalam pengajian kita ni, saya sebut kita ziarah kubur tu lah. Kita ziarah kubur. Seumpama kita ziarah mak kita, ayah kita tu seperti dia ada. Seperti dia ada. Kalau tuan-tuan ingat, saya sebut kitab apa dia? Tak ingat? Dalam kitab apa? Kisah mati-mati ni. Saya sebut dalam kuliah online malah. Maksud saya ada sebut kitab kisah-kisah mati tu. Ada riwayat betul. Makna kita menziarah kubur mak kita, ayah kita, dia ketika dia meninggal, maka kita pergi ziarah ke dia, kita beri salam ke mak, "Assalamualaikum mak, Assalamualaikum ayah." Pasti dia akan menjawab salam anak dia. Dalam kitab apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Tak ingat? Dalam kitab apa? Kaspu kelu dia. Kaspu, tak ingat? Saya tunjuk kitab. Ada Kashful Ghaibiyah lain. Kashful Ghummah. Kashful Ghummah. Kashful Ghummah. Kalau dia ada kitab sebiji betul, lepas tu ada kitab di tepi porok masa air tu ada tepi dia. Lepas tu ada kitab sebiji betul. Dalam kitab telah meriwayatkan bahawa maknanya kita pergi ke kubur mak, sebab itu saya kata khidmat. Jadi oleh kerana berjihad ni syarat dia mesti persetujuan mak ayah. Sekiranya
anak dia tu memerlukan anak dia untuk menanggung ataupun membantu. Jadi nak khabarkan, bila kita berkhidmat dengan mak ayah ni sampai peringkat kuasa mak ayah sama ada mengizinkan ataupun tidak, mengizinkan ataupun tidak, sekiranya anak tu nak pergi berjihad ataupun nak pergi berperang, seperti mana hadis Sahih Bukhari dengan Muslim mengatakan bahawa adakah awak tu dua mak ayah? Ada ni khabar. Berjihadlah dengan mak ayah awak. Berjihad dengan mak ayah awak. Maksudnya kita ni berjihad bersungguh-sungguh membantu mak ayah kita daripada hidup sampai mak ayah kita dah tak ada di bumi ini, di muka bumi ini. Artinya telah meninggal. Sebab itulah anak yang baik sentiasalah dia menziarah pusara. Tak apa, yang penting doa. Awak tak faham. Awak tak mengaji. Mana molek kita kirimkan doa, lepas tu kita berdoa atas kubur, betul? Mana molek? Itu. Kita kena faham. Maknanya kita pergi ke kubur, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Masa masuk melangkah ke tapak perkuburan. Lepas itu kita baca doa. Allahumma rabb hazihil arwahil faniyah wal ajsadil faniyah wal izamin natiratil lati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil alaihim ruhan minka wa salaman minni. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adzib haula'il amwat sahibul kubur ya rabbal alamin. Masuk kubur tu. Kita nak masuk ke kubur tu. Melainkan Nabi khabar juga dalam Kasful Ghamah tu. Maknanya baca doa itu diangkatkan siksa mayat di kubur itu sehingga hari kiamat. Bayangkanlah. Punya kelebihannya. Masalah sekarang ni, siapa yang reti membaca doa itu? Adakah perkuburan kita membaca doa itu? Adakah orang reti membaca doa itu? Kalau tak mengaji. Kalau tak mengaji, bertuah. Bertuah orang tua-tua khabar. Kalau tak mengaji, kita nak reti datang di mana? Itu jihad dari segi ilmu. Sebab itulah saya sarankan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kita ni biarlah belajar hingga ke akhir hayat. Sibuklah, masyghullah. Sibuk untuk ada peluang-peluang kita nak belajar. Sama ada belajar online ke, belajar di masjid ke, belajar di surau ke, belajar di dewan ke, belajar di balai raya. Maka kita jadualkan diri kita ni. Kita ni dah separuh abad belaka dah. Separuh abad dah. Separuh abad. Dan di kalangan kita ni ada hak lebih abad. Lebih abad. Dikategorikan warga emas contohnya. Warga emas. Jadi kita kena masyghul. Kita kena berjihad. Berjihad maknanya selagi ada daya upaya keupayaan, maka kita naklah pergi kepada taman-taman syurga, tak rugi. Tak rugi. Seperti kita khabar tadi. Ada tak tuan-tuan mendengar dalam kitab menyebutkan huruf-huruf yang tidak ada di dalam Fatihah? Ada orang kaji, ada orang mengajar. Kalau tidak mengajar di masjid, di surau, tak dapat. Tak dapat. Maknanya kita tak perasan rupanya ada 7 huruf tak ada dalam Fatihah. Masya Allah. Apa hikmahnya? Jadi berjihad kita mengaji itu sepatah selidah. Sepatah selidah. Sebab itu saya soal ni tadi. Soal tadi sebab kita belajar pagi tadi. Makna huruf tu artinya kenapa? Rupanya nama neraka. Nama neraka hak kita sebut pagi tadi
Silap-silap kalau orang tak mengaji, tak ingat. Bukan tak ingat, tak dapat langsung. Sedangkan kita mengaji ni, minta maaf cakap ni, kita mengaji ni pagi tadi, tak perasan. Tak perasan. Jadi, saya nak tanya sekali lagi. Saya nak tanya sekali lagi. Huruf apa yang tak ada dalam Fatihah? Sekali lagi nak tanya ni. Makna kita belajar, kita dengar huruf tak ada dalam Fatihah, huruf apa? Jawab. Huruf? Buka mic nak menjawab. Sa, Jim, Kha, Zai, Shin, Za dan Fa. Kalau orang tak pernah mengaji, ada ke dia tahu? Mampu tak tahu. Kita katakan huruf tu 7, ada 7 neraka. Huruf Sa, neraka apa? Tak ingat pula. Neraka sabur. Neraka sabur. Huruf Jim, neraka apa? Jahanam. Jahannam. Huruf Kha, neraka apa? Huruf Kha. Khalidun. Khalidin. Zai, neraka apa? Khalidin. Zamharir. Zamharir. Huruf Shin, neraka apa? Shin. Saya titik. Shin. Syakawah. Syakawah. Huruf Za. Syakawah. Syakawah. Huruf Za, neraka apa? Huruf Za. Zulmah. Zulmah. Huruf akhir sekali, huruf Fa, neraka apa? Farakah. Barakah. Itu nak khabarkan, maknanya berjihad, kita nak mengingat, berjihad kita nak dapat ilmu itu dalam konteks muka surat 19, dalam konteks apa nama ni hak kita bahaskan sebelum ini 1915, jihad pendidikan, jihad ilmu. Itu dia. Seterusnya, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya bersumpah setia untuk berhijrah dan berjihad kerana saya mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Baginda bertanya, adakah antara ibu bapamu yang masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malah kedua-duanya masih hidup. Baginda bertanya, engkau mengharapkan ganjaran Allah? Lelaki itu menjawab, ya. Baginda bersabda, kembalilah kepada ibu bapamu dan layanlah mereka dengan baik. Itu dia. Layan dengan baik. Berjihad tu dalam konteks ibu bapa. Lepas itu kita katakan, kita kaitkan dengan kitab Kashful Ghammah itu berkenaan dengan berkhidmat kepada ayah mak kita. Saya mak ayah dah tak ada dah. Ayah saya sedar tak sedar, maknanya 3 hari bulan 11 ni setahun dah. 3 hari bulan 11 ni setahun. Sedar tak sedar, mak saya 11 tahun dah. Genap ayah saya, mak saya 10 tahun, ayah saya pergi pula. Tak ada dah. Cumanya khidmat kita setiap kali kita kuliah ni, setiap kali kita antaranya ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu taala. Makna saya hadiah kepada mak ayah saya. Makna hasil daripada mengajar ilmu sedikit sebanyak yang tak sepertinya, saya minta dicurahkan rahmat kepada mak ayah saya, kepada keluarga saya, titi baris saya, anak beranak saya mendapat rahmat daripada hasil kita mencedok dalam kitab, kita menerangkan kepada orang ramai. Maknanya pahala itu saya minta selain daripada kepada saya, kepada isteri saya, kepada anak-anak saya, khususnya kepada orang
yang disayangi yang tidak ada di depan mata kita, iaitu nombor 1 ayah, nombor 2 mak, nombor 3 aki, apa gitu gini, belah ayah belah mak, cucu cicit ayah, datuk, nenek, moyang, piuk, piat, canggah, aring, unang, andik, kelopak buyuk. Saya minta maknanya hasil daripada jihad kita pendidikan sedikit ini, maka Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, mencurahkan keampunan, mencurahkan maghfirah kepada, khususnya kepada kedua ibu bapa saya dan cabang-cabang keluarga saya daripada wai, aki dan sebagainya. Saya harapkan tuan-tuan begitu juga. Makna ketika membaca Fatihah sebelum kuliah tu, salurkanlah. Salurkanlah saham itu. Ya Allah, maknanya aku minta sampaikan apa yang aku belajar, bacaan Fatihah tu nombor 1-nya. Lepas tu apa yang aku belajar, apa yang aku berjihad di dalam pengajian menuntut ilmu ni, aku minta disalurkan kepada keluarga aku, mak ayah aku khususnya. Begitu juga hak mak ayah hidup lagi. Mak ayah hidup lagi, bukan hak mati saja. Mak ayah hidup lagi, aku minta dengan kelebihan Fatihah itu diberikan kesihatan yang baik, disihatkan badan, tubuh badan, melimpah rezeki kepada kedua ibu bapa aku. Itulah kena kita membaca Fatihah di awalan kuliah ini. Begitu juga di akhir doa. Doa itu kita minta manfaat daripada ilmu, nombor 1. Nombor 2, kita minta ilmu yang kita belajar ni pada ketika itu minta melekat dalam hati sanubari kita. Yang ketiganya, minta kita dijadikan ilmu yang kita dapat itu sebagai maklumat dan juga panduan kita di dunia ini hingga hasilnya kepada akhirat. Itu khidmat tu. Jadi syarat yang kelima, persetujuan ibu bapa. Jadi Nabi suruh berkhidmatlah ke mak ayah awak kalau masih hidup. Lepas itu, dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i pula diriwayatkan bahawa perawi seorang laki-laki dalam menemui Rasulullah SAW berkata, saya datang memberi sumpah setia begitu gini sebagaimana kamu buat mereka menangis. Maknanya baginda bersabda, kembalilah kepada mak ayah awak dan buatlah mereka ketawa sebagaimana telah mereka menangis. Maknanya buat ketawa mak ayah kita, lebih-lebih lagi hak dah meninggal ni, maknanya buat mereka tenteram bila kita hadiahkan kepada mereka itu hasil-hasil kebajikan. Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu. Maknanya bila mati anak Adam itu, habislah, terputuslah amalan dia, melainkan 3 perkara. Wa waladun salihun yad'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada mereka, kedua ibu bapa mereka. Maknanya mendoakan kepada mereka, iaitu kedua ibu bapa kita. Apatah lagi kepada kita ni yang pergi ziarah. Jangan setahun sekali ziarah. Ada peluang-peluang balik kampung dan sebagainya, ataupun peluang-peluang kubur tu di tempat kita, pergilah petang-petang ke pagi-pagi, pergi ziarah, bawa air, baca yasin, berdoa, diciruh ke air tu, saqallahu sarahu wa barradallahu madja'ahu wa ja'alal jannata maswahu. Cucuk air, bawa lah banyak sikit, sebab kita kubur banyak. Jangan kubur ayah kita, kubur uat, kubur aki, kubur nenek, banyaklah, secerik 2 cerik bawa. Lepas tu kita cucurkan air, moga-moga sejuk air itu, maka sejuklah pembaringan arwah ataupun di keluarga kita di alam barzakh. Cuba tengok kitab Sabilal Muhtadi, kisah itu menjiru air tu. Dalam kitab Sabilal Muhtadi. Jadi orang sekarang ni tak mengaji bid'ah. Air itu bukan sampai ke dalam kubur, bodoh kan ayat gitu. Air tu bodoh sangat ayat gitu. Air tu pun maknanya bukan air bomba nak sampai ke dalam liang lahat ni, bukan. Maknanya seumpama air itulah. Itu dia. Kalau orang mengaji senang, kalau orang tak mengaji susah nak cerita. Susah nak cerita. Jadi maknanya hikmah kita mengaji sepatah selidah ni, maka reti juga. Lepas itu
Lepas itu sikit lagi. Selain ibu bapa, orang yang berhutang, penghutang tertakluk kepada kebenaran pemberi hutang, pemihutang. Sekiranya hutang tersebut telah sampai pembayarannya dan penghutang berkemampuan membayarnya, penghutang juga tidak dibenarkan keluar berjihad melainkan dengan izin pemihutang. Namun, sebagaimana yang anda sekalian maklum, perkara ini hanya nak membabitkan jihad fardu kifayah. Maknanya kalau kita ada hutang, kena bayar hutang dulu. Kena izin hutang. Sebabnya kalau dia pergi berjihad, tiba-tiba gugur di medan jihad. Jadi siapa nak membayar hutang? Maksudnya. Jadi begitu keadaan hukum syarak itu. Orang yang memberi hutang khabar, tak apalah. Saya ni orang yang nak berjihad terkhabar, saya ni nak pergi berjihad gini, berperang. Saya berhutang dengan awak, minta izin. Tak apalah, kalau awak sekiranya awak gugur syahid di medan pertempuran, saya halal lah hutang awak tu dunia akhirat. Tak apa. Bila balik esok, kena bayar pula. Sampai peringkat begitu, nak khabarkan, makna telitinya walaupun peringkat jihad, iaitu yang dinisbahkan jihad fardu kifayah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat faham daripada syarat-syarat wajib jihad nombor 1, nombor 2, 1926, nombor 3, nombor 4, 1927, lepas itu nombor 5, 1928, berkenaan dengan 5 syarat sebagai contohnya. Hak kelima itu sampai muka surat 1929. Jadi saya nak tanya sebelum kita mengakhiri, apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan seseorang yang nak berjihad tu disyaratkan? Kemampuan dari segi individu itu sendiri, Ustaz. Ya. Lepas tu? Tubuh badan dia dan sebagainya. Kemudian dari segi kemampuan dari segi harta lah. Harta, kemampuan. Itu dia. Dua perkara itu fizikal dan kemampuan harta. Itu syarat orang yang nak menjadi mujahid ataupun berjihad. Yang kedua soalannya, adakah terdapat, bila disebut kemampuan itu, adakah terdapat pengecualian dalam agama kita? Ada bagi orang cacat. Orang cacat yang tertempar, tak berkemampuan harta, begitu. Apakah dalam surah apakah yang disebut oleh Allah Ta'ala pengecualian itu? At-Taubah ayat 91 dan 92. Okey. Terima kasih. Seterusnya, adakah perlu mendapatkan persetujuan ibu bapa sekiranya anak dalam tanggungan dia tu, balik dah, anak dalam tanggungan dia ataupun anak tu menanggung dia, adakah syarat bila nak berjihad tu perlu persetujuan ataupun tak perlu? Sila. Perlu sebab Nabi pesan memang perlu. Nabi pesan 2-3 hadis yang diriwayat ke Bukhari, Muslim, yang diriwayatkan daripada Abu Daud dan Nasa'i. Mana bila orang ataupun anak yang nak berjihad tu, Rasulullah khabar, awak ni ada mak ayah, pergilah berjihad dengan mak ayah awak dulu. Berjihad dengan mak ayah awak dulu. Mana sebabnya mak ayah awak tu memerlukan kepada awak untuk menampung kehidupan ataupun membantu di dalam kehidupan. Tu. Terima kasih. Seterusnya, yang terakhir, kita ni berjihad kepada mak ayah kita ataupun berkhidmat kepada mak ayah kita, adakah masih hidup ataupun merangkumi setelah meninggal? Jadi kalau setelah meninggal, apakah yang perlu kita buat bila mak ayah kita dah meninggal? Sila. Khidmat mak ayah, jihad mak ayah. Siapa boleh jawab? Tak faham kalan. Maratan ukhra. Karin maratan ukhra. Bagus lah beli ni, cakap Arab kan.
Soalannya, adakah seseorang yang berjihad itu, berjihad itu maknanya memerlukan persetujuan ibu bapa. Persetujuan ibu bapa dalam arti kata dia tu masih berkhidmat kepada ibu bapa. Saya tanya, bagaimanakah berkhidmat kepada ibu bapa masa dia hidup, setelah dia mati, ataupun berkhidmat semasa dia hidup saja, mati bankruptcy. Itu maksudnya. Faham? Kena dua-dua lah Ustaz. Kena dua-dua. Hak bila mati macam mana? Bila mati kita banyak mendoakan dia, banyak mendoakan dia dan sebagainya lah. Lawat kubur. Mana yang Ustaz kabur. Itu dia. Itu dia. Jadi Abang Lee ni menjawab, dia faham. Hak lain insya-Allah faham lah ke? Seperti Abang Lee jawab tu. Boleh faham? Boleh faham. Siapa ingat kita belajar dulu doa Saqallah tu? Siapa ingat? Boleh tolong baca? Kalau tak dapat, saya tak nak berhenti kuliah lagi. Tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saqallahu wa sarahu wa baradallahu madja'ahu wa ja'alal jannata maswahu. Abang Lee berjihad menyelamatkan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Itulah di antaranya kita belajar saqallahu sarahu wa baradallahu marja'ahu wa ja'alal jannata maswahu. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, kita sambung lagi pada muka surat 1930 minggu depan insya-Allah. Syarat berkenaan orang kafir yang diperangi. Kita berjihad ni, berperang ni, macam mana syarat kepada orang kafir, insya-Allah. Wallahu waliyyut taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi kereta. Terima kasih Ustaz.